Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berbual-bual tentang soalan yang penghabisan dalam mata pelajaran kesandikeraan, iaitu soalan pengurakan. Kalau tak keluar persilangan, dia akan keluar pengurakan. Jadi bagi mereka yang target A dalam mata pelajaran kesandikeraan, mereka perlu bersedia untuk menjawab soalan pengurakan. Soalan pengurakan biasanya kita menggunakan dua kaedah. Kaedah selari ataupun kaedah jejari. Kaedah selari sesuai digunakan untuk objek-objek yang tidak mempunyai puncak seperti kon dan prisma. Sementara kaedah jejari digunakan untuk objek yang mempunyai puncak seperti piramid dan juga kon. Jadi, pada hari ini kita akan menjawab percubaan SPM Negeri Pulau Pinang, okey, untuk soalan pengurakan, dan Pulau Pinang menggunakan soalan kaedah jejari. Jadi cikgu akan terangkan terlebih dahulu konsep kaedah jejari. Okey. Biasanya dalam soalan pengurakan kaedah jejari, kita akan ada pandangan atas, pandangan hadapan dan juga diberi objek 3 dimensi. So, langkah yang pertama, kita akan putarkan dahulu pada pandangan atas itu, pada garisan tegak kita akan putarkan untuk mendapatkan panjang sebenar. Okey. Daripada panjang sebenar ini kita akan unjurkan selari ke pandangan ruangan yang bersesuaian, yang kosong, untuk kita lukiskan satu hamparan atau bentangan, okey, yang berbentuk jejari, okey. Dan kemudian kita akan ukur, kita akan lukiskan garisan klaim sebagai garisan permulaan, dan kita akan ukur K, jarak K ke titik 1, okey, pada pandangan atas. Okay, kita akan ukur dan kita akan pindahkan dia pada bentangan kita tadi, yang bentuk jari tadi, untuk kita melukiskan pengurakan penuh. Jadi sebenarnya jarak K pergi ke 1 pada pandangan atas adalah panjang sebenar. Jadi bila kita pindahkan, dia dapat mewakili panjang sebenar untuk pengurakan yang kita lukis. Kalau kita tidak dapatkan panjang sebenar, maka lukisan kita tidak dapat diterima dan diberi markah. Dan yang sini kita kena pastikan, kalau piramid, tapak dia mesti lurus. Kalau kon, tapak dia akan melengkung. Okay, setelah kita mendapatkan pengurakan penuh, barulah kita potong mengikut kehendak soalan. Okay, contohnya kalau kita dapatkan titik, salah satu titik pada pandangan atas, okay, kita unjurkan ke pandangan hadapan, kemudian kita dapatkan panjang sebenar, kita ukur panjang sebenar, kita pindahkan pada bentangan kita dan lukiskan satu lagi lengkuk yang baru, dan secara automatiknya kita akan dapat titik yang kita nak cari. Okay, itu hanya untuk titik yang di atas garisan lipatan. Okay. Tapi kalau jika titik tersebut tidak berada di atas garisan lipatan, okay, kita akan ada caranya yang lain. Tapi itulah asas dia. Untuk mendapatkan setiap titik pada pandangan atas tu, kita unjurkan ke pandangan hadapan, kemudian kita pindahkan pada barisan bentangan kita dan kita lukiskan satu lengkuk. So, itu adalah asas dalam lukisan pengurakan kaedah jejari. Okay, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan percubaan SPM 2012 Negeri Pulau Pinang. Okay. Okay, langkah yang pertama, dalam soalan ini, kita kena labelkan objek pandangan atas dan pandangan hadapan mengikut arah jam. Kalau tak ikut arah jam, kita tidak akan dapat bentangan sebelah dalam dan totally soalan kita akan salah. Jadi nak tak nak kita kena ikut ikut arah jam. Okey, kita labelkan objek yang diberi, tak perlu labelkan semua dahulu. Okay, contohnya kita lihat garisan klaimnya bermula di mana. Pada pandangan atas diberikan garisan klaim K dan K prime. Pada pandangan hadapan, K dan K prime mewakili garisan klaim. Okay, garisan klaim adalah garisan permulaan. Jadi pada pandangan objek, di sini adalah garisan klaim dia. K atas dan K bawah. Okey. Kemudian dia akan pergi ke sebelah sini. Okey. Tapi sebelum itu, okey, untuk melabel objek ni kita kena kenal pasti. Sebenarnya asalnya objek ini adalah apa?
sebelah sini adalah kon dan sebelah sana adalah piramid. Okey, sebelah sini adalah bentuk bulat. Ini yang asal dia. Okey, yang sebelah sini adalah piramid. Jadi kita labelkan ikut arah jam K, dan pastinya bila ada permukaan melengkung kita kena tambahkan sudut 30 dan 60. Jadi kita tambahkan dahulu sudut 30 60. Okey, cikgu tukiskan dengan lebih elok lagi. Okey, sebelah situ adalah kon dan di sebelah sini adalah piramid. Jadi kita labelkan K 1 2 ikut arah jam 3. Kemudian kita tidak akan ambil lagi dahulu titik-titik yang kita nak potong. Kita ambil pengorakan penuh. Jadi kita labelkan 3 4 5 6 7 8 dan balik semula K. Okey. Teknik yang cikgu cuba perkenalkan ialah kita lukiskan pengorakan penuh dahulu, barulah kita potong dia mengikut kehendak soalan. Jadi, kita dah dapat yang itu. Okay, langkah seterusnya, kita putarkan titik yang berada pada garisan tegak pada paling atas, iaitu garisan tegak yang ni, pusat pergi ke 3 atau pusat pergi ke 6. Okay, kita putarkan dia sehingga bersilang dengan garis tengah. Garis tengah yang ni lah. Ni garis tengah dia, yang mendatar ni. Jadi, bila kita putarkan dia, okay, kita putarkan. Ya, begini. Kita putarkan dia. Dia akan bersilang pada titik yang sama. Bila kita unjurkan ke persilangan dengan garisan tengah tadi tu, di sini, kita unjurkan tegak ke bawah ke pandangan hadapan. Okey. Kita silangkan dengan tapak pada pandangan hadapan. Okey, persilangan dengan tapak. Okey, kita unjurkan ke puncak pada pandangan hadapan. Okay, jadi dalam kes yang ini akan berikan panjang sebenar dia. Dan dalam kes yang ini, panjang sebenar dia adalah sama dengan sisi kon. Okey, tak perlulah kita cari panjang sebenar. Maksud panjang sebenarnya adalah sama. Okey, langkah seterusnya kita lukiskan garisan yang selari dengan panjang sebenar ni, daripada puncak ni pergi ke titik K prime, kita unjurkan selari ke ruangan yang bersesuaian. Kalau kosong sebelah kiri, kalau dalam kes ni dia kosong sebelah kanan. Jadi unjurkan garisan yang selari ke sebelah kanan. Okey, begitu. Dan seterusnya kita akan bina lengkung yang bersesuaian dengan jejari panjang sebenar yang kita dapat ni daripada sini. Katakan ni O. Yang ini adalah K prime. Okey, kita gunakan jari bergut. Kita
lukiskan satu lengkung. Okey, dengan jari panjang sebenar, kita lukiskan satu lengkung yang bersesuaian. Okey. Mengikut arah lawan jam. Jangan ikut jam lah. Kalau ikut jam juga tak dapat markah. Okey, seterusnya. Pada pandangan atas, kita ukur jarak titik claim ke titik utama di tapak dan pindahkan ke bentangan. Maksudnya di sini, claim di sini, kita ukur jarak dia ke titik-titik utama, ya, yang berada di tapak. Pada pandangan atas, tapak ni maksudnya di sekeliling ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah titik utama pada tapak pada pandangan atas. Jadi kita ukur jarak dia. Contohnya K, kita ukurkan jarak K pergi ke 1. Okay, kita ukur jarak K pergi ke 1. Okay, kita pindahkan pada garisan bentangan kita yang ni. Betul ke ni? Dah lari ni. Okay, betul. Kita akan dapat titik 1 di sini. Dan ulang langkah yang sama dan lukiskan pengorakan yang penuh. Okay, kita terus sambungkan lagi. K pergi ke 2. 1 pergi ke 2, kita ukur jarak dia. Kita pindahkan. Okey, ini adalah 2. Sepatutnya jarak yang sama juga. 2 pergi ke 3. Okey, kemudian 3 pergi ke 4. Kita ukur jarak 3 pergi ke 4. Okey, kita ukur jarak 3 pergi ke 4. Dan kita pindahkan. 4 pergi ke 5. Sepatutnya jarak yang sama. Lima pergi ke 6. 6 pergi ke 7. Okey, 6 pergi ke 7, kita pindahkan di sini. Tujuh pergi ke 8. Dan pastikan kita tutup dia dengan titik K semula. Dan itu adalah titik K. K prime. Okey. Kemudian kita lengkapkan dia sehingga menjadi satu pengorakan penuh. Sambungkan. 0 pergi ke K. Okey. Kita lihat di sini. Antara K 1, 2, 3 adalah tapaknya berbentuk melengkung, bulat. Jadi, dia akan bulat begitu. Cumanya kita akan ada satu garisan elemen di sini. Okey, apa garisan elemen? Garisan elemen adalah garisan bayangan. Sebenarnya tidak wujud, tapi kita wujudkan untuk membantu kita melukis pengorakan dengan lebih tepat. Okey, itu. Kemudian, 3 pergi ke 4 adalah garisan lurus. Jadi, kita sambungkan tapaknya berbentuk lurus. Okey, 4 ke 5 masih juga lurus kerana dia adalah tapak bagi piramid. 5 ke 6. 6 ke 7. 6 ke 7, 8 adalah bentuk melengkung. Okey, kita sambungkan 0 pergi ke 3. Dah ada. 0 pergi ke 4. 0 pergi ke 5. 0 pergi ke 6. 7. 8.
Okey. So ini adalah pengorakan penuh. Okey, kalau perhatikan betul-betul. Okey, kalau kamu tak nampak. Okey. Ada beza antara tapak melengkung dengan tapak yang bersisi lurus. Jadi kena bezakan supaya kita nampak, supaya kita jelas dan kita tidak silap bila kita melukis antara tapak kon dan juga tapak piramid. Okey. Okey, seterusnya. Langkah seterusnya, setelah kita dapat pengorakan penuh, kita kenal pasti titik yang ingin dicari pada pandangan hadapan. Okay, dalam kes ni, contohnya kita dah dapat pengorakan penuh. Kita mulakan dengan garisan claim dahulu. Titik yang kita ingin cari ialah claim di sini. K. K prime dan K. Jadi kita unjurkan, dah kenal pasti titik yang kita nak cari pada pandangan hadapan, kita unjurkan titik tersebut ke garisan panjang sebenar. Dalam kes ni, garisan panjang sebenar ialah garisan yang mula-mula sekali kita lukis tadi pada garisan bentangan kita. Kita unjurkan. Kita akan dapat di sini adalah K. Dan di bawah adalah K prime. Jadi kita terus gelapkan garisan pertama kita. Okay. Kemudian kita lukiskan lengkuk. Okay, kita lukiskan lengkuk. Okay, begitu. Dan setelah kita lukiskan lengkuk, kita akan silangkan dengan garisan lipatan ataupun garisan elemen. Okay, dalam kes ni, K bersilang di sini dan K yang lagi satu akan bersilang di ujung sekali di sini. Okay. Jadi kita boleh sambungkan, sebab K dengan K bersambung, kita sambungkan K dengan K. Okay. Okay, teruskan lagi. Kita ulang balik semula langkah tadi untuk mendapatkan titik-titik yang lain. Okay, contohnya, seterusnya kita nak cari titik yang kita tak labelkan lagi antara 1 dengan 2. Okay, cikgu labelkan sebagai A, katakan yang ni. Okay, label titik A. Jadi kita ukur jarak. Kita kenal pasti dahulu di manakah titik 1 pada A. Titik A, di manakah titik A pada pandangan hadapan. Kita unjurkan. Okay, kita unjurkan A ni. Pada pandangan hadapan, A ni berada di bahagian bawah ni, di tapak. Okay, kenapa di tapak, kenapa tak di atas? Kita lihat pada pandangan atas, kita nampak A ni berada di tapak. Disama dengan titik 1. Jadi A di sini. Jadi kita unjurkan. Jadi A. Jarak A tersebut. Okay. Kita buat lengkung. Kita unjurkan titik tersebut ke garisan panjang sebenar. Okay. Kemudian silangan dengan garisan panjang sebenar, kita buat lengkung. Dah ada dah lengkung tu. Okay. Dan kita silangkan dengan garisan lipatan. Tetapi A ini tidak berada di atas garisan lipatan. Okey. A ini tidak berada di atas garisan elemen atau lipatan. Dia berada di tengah-tengah. Ini garisan elemen 2. Ini garisan elemen 1. Dan dia berada di tengah-tengah. Antara 1 dan 2. Jadi, apa yang kita perlu buat? Pada titik persilangan garisan lipatan tersebut, lukiskan garisan selari dengan tapak. Pada titik persilangan dengan garisan lipatan. Okey, kita lukiskan garisan yang selari dengan tapak. Pada titik persilangan dengan garisan lipatan tersebut. Mana garisan lipatan?
Okey. Garisan selari maksudnya dalam kes ini dia melengkung lah. Kalau lurus lah. Okey. Kemudian seterusnya kita pada pandangan atas kita unjurkan garisan daripada puncak, okey, pergi ke titik A. Okey. Puncak kita dan silangkan dengan tapak. Persilangan dengan tapak, kita ukur jarak titik A yang terdekat pada tapak ke titik persilangan tersebut. Maksudnya kita ukur jarak 1 pergi ke A. Okey, kita ukur jarak 1 pergi ke A dan jarak tersebut kita pindahkan ke garisan tapak pada bentangan, iaitu antara 1 dan 2. Okey, di situ. Antara 1 dan 2 kita pindahkan. Kemudian persilangan dengan tapak pada bentangan, kita unjurkan ke pusat bentangan. Okey, kita unjurkan ke pusat bentangan. Tapi dalam kes ni kita tak perlu unjurkan lah. Okey, sebab apa? Titik A betul-betul berada di bawah ni. So, ini adalah titik A. Okey, kita lihat pada lukisan K1A. Jadi, kita gelapkan. Kita boleh gelapkan K1A. K prime 1A. Okey, begitu. Okay, seterusnya, kita ulang langkah yang sama. Itu langkah ke-9. Kenal pasti titik seterusnya ialah titik B. Dikatakan ini titik B. Di manakah titik B? Pada pandangan hadapan, kita unjurkan B berada di atas ni. B. Okey, takkan B berada di bawah pula. Okey, B mesti berada di atas. Jadi, kita unjurkan B ni. Okey. Pada pandangan hadapan, kita unjurkan selari ke panjang sebenar. Okey. Persilangan dengan panjang sebenar, kita lukiskan lengkuk. Lengkuk. Okey. Kemudian, silangan dengan tu akan bersilang dengan garisan lipatan. Tetapi dalam kes yang ini, titik B bukannya di atas garisan elemen atau lipatan. Titik B sekali lagi berada di tengah. Jadi, untuk mendapatkan titik B, okey, kita lukiskan pada titik persilangan dengan garisan lipatan tersebut, lukiskan garisan selari dengan tapak. Maksudnya, jika B tu di antara 1 dengan A, 1 dengan 2, okey, kita lukiskan garisan selari dengan tapak. Kalau tapaknya melengkung, ini melengkung lah. Jadi tak perlu lukiskan garisan selari. Okay, seterusnya, kita pada pandangan atas, kita unjurkan garisan daripada puncak pergi ke titik tersebut. Okay, daripada puncak ni, pergi ke titik B. Panjangkan ke tapak. Okey, begitu. Persilangan dengan tapak. Okey. Kita ukurkan jarak persilangan dengan tapak tersebut. Mungkin kita boleh ambil sebelah 1, titik 1 ataupun titik 2. Pilih yang mana yang bersesuaian. Okey, contohnya ambil jarak 1 pergi ke titik tersebut. Okey. Dan kemudian kita pindahkan pada antara 1 dan 2. Okey, kita ukur dan kita pindahkan pada garisan bentangan kita pada tapak juga. Okey, kita akan dapat di situ. Okey, persilangan dengan tapak itu, kita unjurkan ke pusat bentangan ataupun ke puncak sebenarnya.
Okey, begitu. Dan persilangan, kita akan dapatkan persilangan dia dengan garisan lengkung titik B, iaitu di sini. Kita akan dapat titik B di situ. So, ini adalah titik B. Sambungkan A pergi ke B. Okey. Yang ni tadi ni gelapkanlah supaya nampak. Okey. Dah selesai yang tu. Okey, seterusnya C. Mana C-nya? Ini C. Okey. Cikgu cuba suka untuk membezakan antara nombor untuk pengurakan penuh dan huruf abjad ABC untuk yang kita potong. Okey, supaya nampak beza dia. Okay, seterusnya titik C. Ulang langkah yang sama, iaitu langkah nombor 9. Kenal pasti titik yang ingin dicari pada pandangan hadapan. Okey, C pada pandangan atas kita unjurkan ke pandangan hadapan. Mana titik C ni? Okey, C berada di sini. Okey. Kemudian titik tersebut yang pada pandangan hadapan kita unjurkan ke panjang sebenar. Dah ada garisan yang sama pun, dia berkongsi garisan yang sama. Persilangan dengan panjang sebenar, kita lukiskan lengkung. Dah ada juga. Okey. Kemudian disebabkan titik C ni, okey, betul-betul berada di atas garisan lipatan 3. Jadi titik C akan berada di atas garisan lipatan 3. Itu adalah titik C. Okey, sambungkan. Dan kita lihat pada objek ataupun pada pandangan atas, titik C dan B bersambung secara melengkung. Jadi kita sambungkan melengkung. Okey. Tapi dalam kes cikgu ni, yang ni tak berapa nak jelas pakai kompas ni. Jadi cikgu gelapkan secara freehand, tapi jangan pula kau ikut yang ni. Okey, begitu. Okey, teruskan lagi titik D di sini. Okey, titik D di situ. Kita ulang balik langkah 9. Kenal pasti manakah titik D pada pandangan hadapan. Kita unjurkan, kalau tak berapa nak nampak. Okey, kita unjurkan D ke pandangan ni. Kita akan nampak D berada di atas lah, takkan di bawah pula. Yang di bawah tu adalah satu lagi tu. Okey, kita unjurkan titik D pada pandangan hadapan ke garisan panjang sebenar. Okey, yang ni dah ada dah. Kemudian kita binakan lengkuk pun dah ada juga. Okey. Dan kita lihat, kita silangkan dengan garisan lipatan yang berkaitan. Tapi dalam kes yang ini, titik D tak kena pun dengan garisan lipatan 4 dan 3. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kita pergi kepada langkah seterusnya. Langkah yang ke-12. Okey, kita unjurkan garisan selari dengan pada persilangan 3 garisan lipatan 3 dan 4. Kita lukiskan garisan yang selari dengan tapak dia. Okey. So, maksudnya 3 dengan 4 ni tapaknya lurus. Jadi, kita sambungkan pertemuan, persilangan antara lengkuk yang mewakili titik D tadi, kita sambungkan lurus juga. Okey, begitu. Ini yang pelajar selalu terlupa buat. Okey, itu pentingnya bila kita lukiskan pengurakan penuh. Okey, baru kita nampak, oh rupanya tapaknya lurus, jadi di atas pun kena lurus juga. Okey. Okay, jadi itulah maksudnya pada titik persilangan dengan garisan lipatan atau elemen, kita lukiskan garisan selari dengan tapak. Maksudnya 4 dengan 3 ni selari dengan garisannya. Okey, 4 dengan 3 selari dengan garisan ni. Okey, langkah seterusnya kita unjurkan daripada puncak pada pandangan atas, kita unjurkan daripada puncak ke titik D dan panjangkan ke tapak. Okey, begitu. Kemudian kita ukur jarak titik yang terdekat pada tapak ke titik yang kita panjangkan ke tapak tadi. Contohnya kita ambil 3 lah. Tak semestinya 4. Kalau 4 tu pendek sangat, susah nak ukur, kita ambil jarak pergi ke 3 pergi ke D. Okey. Kemudian antara 3 dan 4 pada tapak juga. Tandakan. Kita
kita pindahkan ukuran tersebut ke tapak pada bentangan di sini. Okey. Persilangan dengan tapak pada bentangan, kita unjurkan ke pusat bentangan dan silangkan dengan garisan yang selari yang kita lukis tadi. Okey. So, dia akan bersilang di sini. Cikgu tak pasti kamu nampak ke tidak. Okey, cikgu besarkan. Ini dah paling besar yang cikgu boleh buat. Okey. Ada perbezaan. Okey, titik ni. Ini titik ni adalah bersilang dengan garisan lurus, bukannya dengan melengkung. Okey, kalau siapa yang silangkan dia dengan lengkung, salah. Jadi tolong silangkan dengan garisan lurus. Tak nampak pun kat sini, tak apalah. Okey, teruskan lagi. Seterusnya titik E. Okey. Titik E, kita ulang balik langkah yang sama. Iaitu langkah 9. Dan lepas titik tersebut pada pandangan hadapan, kita unjurkan, kita akan dapat E di bawah ni. Okey. Kemudian, unjurkan titik tersebut ke garisan panjang sebenar. Dah ada dah pun, garisan yang sama. Lukiskan lengkuk, dah ada juga lengkuk yang sama. Kemudian, jika titik E itu tidak di atas garisan lipatan, kita kena lukiskan garisan yang selari dengan tapak. Dalam kes yang ni, E itu antara 3 dengan 4. Okey. Dah ada garisan yang selari, tak payah lukis dah. Seterusnya, pada pandangan atas, kita unjurkan garisan daripada puncak ke titik tersebut. Dan dapatkan persilangan dengan tapak. Tak payah unjurkan daripada puncak, kita dapat dah E kat situ. Kita terus ukur jarak E, ataupun 3 pergi ke E pun boleh. E pergi ke 4 pun boleh. Kalau nak mengelakkan ralat, kita ambil jarak yang besar sedikit. 3 pergi ke E. Okey. Dan kita pindahkan antara 3 dan 4. Kita pindahkan ukuran itu pada tapak antara 3 dan 4. Tapaknya lurus jadi jangan silangkan pula dengan melengkung. Tapaknya yang lurus ni. Okey, persilangan dengan tapak yang lurus, kita unjurkan ke pusat bentangan. Okey. Tak perlu unjur pun tak apa. Dan kita akan dapat titik E di sini. Mana tadi D? Di sini kan? Okey, di sini, E di situ. Jadi kita sambungkan C pergi ke D, D pergi ke E dengan garisan lurus. Kemudian E akan pergi ke 4. Okey. Kemudian 4 akan pergi ke 5. Tidak ada sebarang pemotongan di situ. Kemudian 5 akan pergi ke F katakan. Ya, kita ulang balik semula. Okey. Langkah 9 tadi kena pasti sebut pada titik pandangan hadapan, di mana E dengan F berkongsi titik yang sama. Okey. Kemudian kita unjurkan di sebuah garisan panjang, dah ada, semua dah ada. Cuma kita skip kat situ kerana apa? Semuanya dah ada. Ujuran dah ada, lengkung dah ada. Okey. Kemudian kita lihat F ni antara 5 dengan 6. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita ukur jarak antara 5 pergi ke F. Okey, begitu. Dan pindahkan antara 5 dan F, antara 5 dan 6. Okey, dia akan bersilang di situ. Silangkan pada garisan lurus kerana tapak masih lagi tapak piramid. Okey, itu adalah titik F. Okey, terus gelapkan. Okey, kemudian G. Okey, mana G? Sebabkan objek ni simetri, jadi kita boleh cepatkan kaedah kita. G ni sama dengan D. Okey. Jadi kita ukur jarak
tu titik D tadi. Sebab apa? Kita nak cepat. Kita ukur jarak tersebut pada simetri. Kalau tak simetri, kita boleh guna kaedah ni. Okay, kita pindahkan antara 3 dan 4. Antara 5 dan 6. Okey, di situ. Okey, persilangan dengan tapak, okey, kita unjurkan ke puncak. Okey, kita unjurkan ke puncak dan kita silangkan dengan, disebabkan tapaknya adalah lurus, jadi kita kena sambungkan lurus juga. Itu. Dan barulah kita dapatkan titik G di situ. Okey, G. Kita sambungkan F pergi ke G. Okey, teruskan lagi. H. Okay, H pun sama juga. H berada di atas garis lipatan 6. Tak payah cari dah. H kat sini. Sambungkan G pergi ke H. Okay. Kemudian H pergi ke I. Di sini I. Okay, bila I dia dah masuk bentuk kon semula, melengkung. Jadi I ni sebenarnya simetri dengan titik B. Okey, I simetri dengan titik B. Jadi kita boleh ambil jarak 1 pergi ke B pada tapak yang ni. Okey, kita ambil jarak tersebut. Okey, kita ukur antara 8 ke 7. Okey, di sini. Kemudian kita unjurkan ke puncak. Okey. Dan kita akan dapat titik I sama dengan B. Okey, di sini. So itu adalah titik I. Sambungkan H ke I dengan lengkung sebab apa? Antara 6, 7 dan 8 dia melengkung. Jadi kita sambungkan lengkung. Cikgu freehand je sebab apa? Kompos cikgu tak berapa nak gelap. Kamu tak nampak. Kamu kena guna kompos lah. Okey. Kemudian I pergi ke 7. Okey. Kemudian 7 pergi ke 8. Gunakan kompos. Dan 8 pergi ke K. Gitu. Harap-harap kamu faham lah yang ni. Kalau tak faham, kamu kena tengok video yang seterusnya. Okay, yang penting kamu ikut langkah tu step by step. Okay. Kemudian seterusnya kita perlu lengkapkan lukisan kita. Mana yang perlu kita gelap, kita gelapkan. Okay, contohnya K ni. Ada lagi yang tak siap lagi. Yang sebelah atas pula. K yang sebelah atas ni melengkung kan. Jadi kita teruskan K sampai C. Okey, sampai C melengkung. Dan guna freehand. Gunakan yang sepatutnya. Okey, kemudian yang ni lurus. Kita sambungkan lurus. Kemudian 5 pergi ke 6, lurus. Okey. Kemudian 6, 7, 8 melengkung. Okey, begitu. Dan jangan lupakan di mana ada garisan lipatan ni, di mana ada penjuru yang boleh dilipat, kita kena gelapkan. Semua garisan lipatan perlu
gelapkan. Jadi maksudnya melengkung ni tak payah digelapkan lah. Bila tapaknya lurus, kita kena gelapkan. Contohnya, garisan lipatan 3 perlu digelapkan. Garisan lipatan 4 perlu digelapkan. Garisan lipatan 5 perlu digelapkan. Okey. Garisan lipatan 6 perlu digelapkan sekadar mana yang nampak. Yang lain tidak perlu digelapkan. Maka siaplah lukisan pengorakan kita. Nampak benda ni macam rumit tapi jika kalau kamu ikut langkah demi langkah, insya-Allah kamu boleh buat dengan mudah. Yang penting lihat video seterusnya untuk kamu lebih memahami soalan pengorakan ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.